wasyawirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan apa-apa urusan, sama ada urusan peperangan ataupun urusan kebenaran. Allah Taala menyuruh Rasulullah SAW bermesyuarat. Bermesyuarat menjadi salah satu dari konsep yang ada di dalam negara ini, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermesyuarat mesti dalam perkara yang tidak ada daripada Quran, dalam perkara yang tidak diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru boleh bermesyuarat. Dalam perkara yang ada nak, tak boleh mesyuarat, kerana itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mesyuarat untuk menghalalkan haram, untuk membatalkan sembahyang 5 waktu, tak boleh dijadikan. Dan ini adalah keputusan daripada Allah Taala untuk membatalkan hukum hudud yang ada dalam Quran, membatalkan hukum qisas, itu tak boleh. Kalau mesyuarat membatalkannya, jadi kafir orang mesyuarat itu, kerana berlawan dengan nas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah telah memutuskan sesuatu perkara, lalu dia membuat pilihan yang lain daripada keputusan Allah dan keputusan Rasulullah SAW. Dan Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya, terutamanya di kalangan mereka yang disebut dengan ahlul haddi wal aqdi, iaitulah pemimpin-pemimpin sahabat yang boleh menyelesaikan masalah, yang menguraikan masalah, yang menyelesaikan perkara yang dihadapi. Mereka yang mempunyai pandangan yang tajam diajak oleh Nabi SAW bermesyuarat. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya, termasuklah sahabat-sahabat yang lain. Banyak kisah-kisah berlakunya mesyuarat. Di antaranya dalam kesemangat Uhud yang kita baca kisahnya, dan di antaranya dalam peperangan Badar yang terkenal. Apabila nak berlakunya peperangan Badar, Nabi SAW telah memerintah supaya didirikan markah bagi tentera Islam. Lalu seorang sahabat yang mengetahui berkenaan dengan Badar berkata, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih tempat menjadi markah ini wahyu daripada Allah ataupun sebagai satu taktik dan cara peperangan, pandangan pribadi sebagai peperangan Mesir? Lalu Rasulullah kata, ini bukan wahyu daripada Allah, ini adalah pandangan aku memilih tempat ini jadi markah. Lalu sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, di Badar ini ada 3 mata air, 3 mata air yang boleh diambil airnya, ada 3 jeruk, 3 mata air. Pada pendapat saya, lebih baik kita mara ke hadapan supaya mata air berada di belakang kita, dan kita mendapat bekalan air, musuh tidak dapat bekalan air. Kalau kita mengatakan berkah di sini, air duduk di antara kita dengan musuh. Kita boleh ambil air, musuh pun boleh ambil air juga. Di dalam peperangan, kita mesti melemahkan musuh. Di antaranya ialah menyekat bekalan dia. Bekalan air sangat penting. Pada pendapat saya, jangan kita dirikan markah di sini. Kita mara lagi ke hadapan supaya ceroh duduk di belakang kita. Kita dapat menyekat bekalan musuh. Lalu Nabi SAW menerima pandangan sahabat itu. Ini menunjukkan Nabi ialah seorang manusia, bukan pada seorang Rasul, dan Allah Ta'ala menyuruh sifat kemanusiaannya ada kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan itu, di antaranya ialah dengan mesyuarat. Begitu dalam peperangan Uhud yang berlaku ini, di mana Nabi SAW juga bermesyuarat dengan sahabatnya. Sekarang musuh nak serang Madinah, bagaimana kita nak hadap? Ada pandangan yang mengatakan, wahai Rasulullah, kita lawan di Madinah supaya kita serang di Madinah. Kita hadap mereka di lorong-lorong rumah, kita bertempur di celah-celah rumah muslimat. Para sahabiat boleh menghentam musuh melalui pintu-pintu kecil, pintu dan jendela rumah. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tak boleh, lebih baik kita lawan di luar. Kalau kita lawan dalam Madinah ini, kalau kita menang, tak apa. Kalau kita berat, rumah kita ditawan oleh musuh. Kalau kita lawan di luar,
Kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, kita boleh bunuh dan mengatur strategi balik untuk lawan balik berikutnya. Akhirnya pandangan lebih banyak mengatakan kita lawan di luar Madinah. Walaupun Nabi SAW pada awalnya bersetuju dengan pandangan yang pertama, tetapi oleh kerana majoriti para sahabat bersetuju lawan di luar Madinah, maka pandangan lawan di luar Madinah diterima oleh Nabi SAW. Dan Nabi balik rumah terus memakai baju perang, uniform tentera, baju perang, baju hantar. Bila sahabat melihat Nabi sudah pakai baju, lalu mereka tak tegang dan merasakan lebih baik kita menerima pandangan supaya lawan di Madinah. Lalu Nabi SAW berkata seseorang Rasul, bila dia sudah memakai baju perang, dia sudah membuat keputusan, dia tidak berundur dengan keputusan ini, dia tidak bergaduh. Lalu mereka mengambil keputusan lawan musuh di luar Madinah. Walaupun perang Uhud mereka mengalami kekalahan, ketewasan, tetapi mesyuarat tetap mesyuarat. Allah Ta'ala suruh mesyuarat, wasyawirhum fil amri, dan bermesyuarat dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Di dalam perang Ahzab sebagai contoh, berlaku perang Ahzab, maka Nabi telah bermesyuarat dengan para sahabat. Musuh datang terlalu ramai, 10,000 penduduk Madinah tak sampai 10,000, campur lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang tua, tak sampai 10,000. Musuh 10,000, lengkap dengan senjata. Macam mana nak lawan mereka? Dalam mesyuarat itu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami orang-orang Parsi bila menghadapi musuh yang besar, kami gali parit, kami jadikan pertahanan melalui parit, berkubu dengan parit. Lalu Nabi Muhammad menerima pandangan Salman al-Farisi. Inilah arti mesyuarat. Menunjukkan Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah ini dilaksanakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bermesyuarat. Apabila Nabi wafat, amalan mesyuarat ini dilakukan. Sekiranya ada apa-apa masalah, tak ada nas dalam Quran, tak ada nas dalam hadis, lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, adakah di kalangan kamu yang pernah ingat ada ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Adakah di kalangan kamu yang pernah ingat Nabi bersabda dalam masalah ini? Kalau tak ada orang yang ingat, lalu diminta pendapat. Maka masing-masing beri pendapat. Begitulah di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, zaman Khulafaur Rasyidin. Mesyuarat menjadi amalan orang Islam, di mana mesyuarat ini menjadikan orang Islam lebih bertamadun dalam masalah politik daripada orang Barat. Di mana mesyuarat orang Islam berpandukan hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mesyuarat mestilah dalam perkara yang ada nas dalam Quran, yang tak ada nas daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahli-ahli mesyuarat mestilah daripada orang yang beragama, yang berilmu, yang adil, yang akhlaknya baik, yang mempunyai kepakaran, yang ada kepakaran di cara untuk menyusun mesyuarat yang diajar oleh Islam. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini, tak kira siapa dia, maka jadi ahli mesyuarat berlaku. Tiga suku pun jadi ahli mesyuarat juga. Maka jadi Abu Minggu Habib, jadi bunuh agama, yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi pun berlawanan juga. Maka kita telah menjadi masuk dan lagi daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala.